Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Okey. Nampaknya sekarang ni kita berjumpa kembali untuk melanjutkan sesi kaunseling kita, iaitu sesi kaunseling yang kedua lah. Untuk kita lakukan seperti yang kita cakapkan gambaran macam saya cakap masa sesi satu, di mana kita akan lakukan penetapan matlamat dan juga pelan rawatan lah. Okey, sekarang ni saya nak tanyalah, Cik, hari ni datang naik apa? Okey, ini saya datang naik kereta. Drive sini ya ni. Drive sini lah. Dari mana? Dari kampus ke macam mana? Sebab saya cuti baru ni. So, saya dari Penang lah. Okey, so Cik datang. Okey, faham lah. Faham. Okey. So, selain daripada tu, saya nak tanya sikit lah. Baru-baru ni, adakah Cik masih lagi mengalami masalah-masalah yang Cik ceritakan sebelum ni? Okey, masih lagi lah, masih. Kalau untuk abang Cik, masih mengganggu Cik ke? Adalah, macam saya cakap lah, dia just suka hina-hina saya. Okey, so faham lah. Okey, sebelum kita mulakan sesi kaunseling kita pada hari ini, Cik pun ada cakap masih lagi mengalami masalah-masalah tersebut. Abang Cik pun masih melakukanlah perkara-perkara yang buruk tersebut kan. Okey, sebelum kita mulakan, saya nak buat rumusan sesi pertama kita pada minggu lepas lah kan. Di mana masa minggu lepas pun saya dah buat rumusan, tapi saya nak ulang kembalilah penceritaan Cik kepada saya hari tu, di mana tujuan Cik datang berjumpa saya adalah kerana Cik mempunyai masalah, di mana Cik mempunyai masalah benci lah kepada abang Cik, di mana abang Cik ni selalu maki, mencaci, menghina dan memukul Cik. Dan juga Cik mempunyai juga masalah di mana tak boleh tidur malam disebabkan perkara-perkara yang dilakukan oleh abang Cik. Dan juga selain pada tu, Cik rasa marah, kecewa kerana keluarga Cik tak seperti keluarga yang lain. Betul. Kan? Dan Cik juga mempunyai perasaan marah, sedih. Betul. Dengan perkara yang telah berlaku kepada diri Cik ni. Dan di mana untuk bagi kisah silam perkara yang berlaku semasa Cik kecil juga, Cik mempunyai kisah di mana kayu hoki kan, yang Cik ceritakan sebelum ni, kayu hoki dipatahkan oleh abang Cik. Dan juga kisah di mana semasa Cik menaiki basikal kan, Cik menaiki basikal, Cik percikkan sedikit pasir kepada motor abang Cik, yang semasa tu dia sedang membasuh motor dan dia telah melakukan satu tindakan abusif di mana melibas ataupun saya cakap memukul lah Cik dengan batang getah pahit kan. Dan selain pada tu, ada lagi di mana abang Cik putus cinta dan juga abang Cik putus cinta dan pinggan yang Cik makan diterbalikkan oleh abang Cik, dan menjadi Cik ni adalah satu tempat Pelampiasan. pelampiasan, maafkan saya, pelampiasan marah, perasaan marah abang Cik. Dan alhamdulillah lah, walaupun Cik mempunyai peristiwa-peristiwa tersebut, alhamdulillah Cik masih lagi mempunyai beberapa faktor pelindung, di mana yang pertama Cik ada sebut di mana kakak Cik adalah seorang yang sangat baik, di mana dia selalu membantu Cik dan juga memberi sokongan dan dorongan untuk Cik sentiasa maju ke hadapan, dan juga ibu bapa Cik yang sentiasa memberi sokongan jugalah. Dan selalu gembira dengan mana Cik mampu melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya dalam bidang SMP, memiliki bahasa Melayu kan. Dan last sekali, faktor pelindung adalah Syazwani, iaitu rakan baik Cik kan. Yang di mana dia rakan baik STPM, dan hubungan Cik dengan dia adalah hubungan rakan baik, dan dia selalu memberi
juga sokongan. Dan kekuatan diri cik di mana cik adalah seorang yang positif, selalu memikirkan apa yang berlaku kepada diri cik ni adalah mungkin ujian daripada Allah, dan juga cik redha dengan perkara ni berlaku. Dan cik juga adalah seorang yang bersabar. Cik selalu dengar ceramah kan, dan cik mendengar bahawa orang yang sabar ni Allah sentiasa bersama orang yang bersabar. Dan Alhamdulillah lah. So sekarang ni kita nak mulakan lah selepas pada rumusan yang telah saya lakukan kepada diri cik. Rumusan tadi saya nak tanya lagi lah, adakah cik mempunyai apa-apa lagi yang cik nak cerita, ataupun kita nak lanjutkan terus kepada penetapan matlamat? Satu je lah. Okay, kan saya cakap tadi yang saya baru habis bercuti kan. So waktu dekat rumah tu macam biasalah, bila saya bertemu muka dengan abang saya ni, mesti tak lain tak bukan dia cuba untuk menghina saya lah. Okay, macam baru ni dia cakap kau balik ni habiskan beras je kan. Tak bagi sumbangan pun kat family kan, habiskan duit ibu bapa, bayar yuran. Itu je lah. So betul lagi maksudnya dalam masa terdekat ni lah, abang cik masih lagi lah menghina dan memberi tekanan emosi. Okay. Sekarang ni kita pergi kepada main agenda kita pada hari ini, bagi sesi pada hari ini. Okay, di mana kita akan melakukan penetapan matlamat, di mana saya nak cik Cik Ashraf meletakkan matlamat lah terhadap, sebenarnya saya nak tanya apa matlamat yang cik harapkan ataupun cik berharap lah dalam sesi ni. Okey. Saya haraplah bila saya menyertai sesi ni, saya dapat menghilangkan masalah saya yang utamanya lah, menghilangkan masalah tidur saya tu lah. Masalah tidur, masalah benci? Masalah benci tu saya rasa saya boleh atasi mungkin secara perlahan-lahan. InsyaAllah. Dan selain pada tu, apa lagi yang cik harapkan ataupun cik nak tetapkan dalam diri cik? Perubahan yang berlaku dalam diri cik? Saya nak buang perasaan takut tu lah, takut berjumpa dengan orang yang lebih tua. Okay. Sebab mungkin lepas ni saya akan berhadapan dengan guru-guru yang lebih senior, insyaAllah. Mungkin lah kalau saya kiranya saya direzekikan untuk menjadi seorang guru. Okay, faham. So cik, untuk penetapan matlamat dalam sesi ni, cik berharap cik boleh mengatasi masalah tidur dan juga boleh mengatasi lah perasaan benci secara perlahan-lahan terhadap abang cik. Dan juga untuk matlamat diri, cik berharap yang cik tak ada lagi lah perasaan takut terhadap orang yang lebih tua. Kerana lepas ni kan profession yang cik pilih sekarang ni adalah perguruan, dan mungkin kita akan berjumpa dengan senior-senior guru-guru yang lain lah. Okay. Selain tu saya nak tanya lagi lah, apa yang cik harapkan untuk keadaan sekeliling cik? Maksudnya macam mana tu? Contohnya cik berharap yang keadaan sekeliling cik ni semakin positif ke? Tak ada lagi lah cacian macam tu ke? Betul lah tu. Jadi apa yang saya harap ni, mungkin saya dapat memperbaiki semula hubungan saya dengan abang saya. Walaupun nampak mustahil, tapi saya rasa masih ada ruang untuk InsyaAllah. Okay. Sekarang ni apa yang saya boleh rumuskan untuk penetapan matlamat cik, di mana cik untuk dalam sesi ni, di mana cik berharap cik boleh mengatasi masalah tidur dan mengatasi masalah benci secara perlahan. Untuk sesi untuk matlamat diri pula, cik berharap yang cik menghilangkan perasaan takut. Menghilangkan perasaan takut terhadap orang yang lebih tua. Dan juga untuk sekeliling cik, saya rasa untuk sekeliling ni, saya rasa mungkin yang utama lah kan, sebab cik nak mengharapkan untuk hubungan lebih baik dengan abang cik kan. Okay. So saya nak tanyalah, sekarang ni kita akan masuk kepada pelan rawatan, di mana saya nak cik sekejap di mana saya nak saya nak cik lakukan satu ayat, bina satu ayat negatif
menggunakan saya kerana. Faham Saya nak berikan contoh ke? Boleh saya berikan contoh? Boleh. Okey. Contohnya adalah saya benci abang saya kerana abang saya selalu pukul ke apa ke. So saya nak cik buat satu ayat yang negatif. Sekejap lah, bagi ruang untuk saya fikir terlebih dahulu, boleh? Boleh. Sekejap dulu. Sekejap. Okey. Saya cubalah Okey, boleh. Macam mana? Okey, saya cuba. Okey, saya benci dengan abang saya disebabkan perbuatan dia terhadap saya, yang mana dia menekan emosi saya dan membuat satu kekerasan fizikal lah waktu saya kecil dulu. So adakah cik nak tetapkan dengan ayat tu ataupun cik ada lagi nak tambah terhadap ayat tu? Satu lagi lah, saya buat ayat yang lain lah. Okey, boleh. Okay, saya takut untuk berhadapan dengan orang yang lebih tua kerana saya ni menganggap diri saya ni hina lah, disebabkan oleh hinaan-hinaan abang saya. Okey, so kat sini cik ada dua ayat lah. Ni mana cik takut kerana terhadap orang yang lebih tua. Kerana takut akan hinaan dan juga cik takut. Cik, ayat yang pertama tadi Saya benci abang cik kerana selalu dipukul dan juga apa? Tekanan emosi, hinaan yang dia lakukan terhadap cik lah. Okey, so sekarang ni saya nak tanya, berdasarkan ayat tadi, apa kesan terhadap diri cik? Adakah cik mempunyai perasaan marah atau apa-apa perasaan lah? Okey, perasaan yang pertama datang bila saya cakap macam tu, saya rasa ni lah marah lah, dan saya juga rasa macam diri saya ni adalah lemah lah, disebabkan saya rasa takut dengan orang yang lebih tua. Itu je lah. Okey, so perasaan cik ni, cik rasa diri cik ni lemah. Kan? Okey, cik rasa diri cik ni lemah kerana cik mula takut dengan orang yang lebih tua. Kan? Okey, so saya faham lah dekat situ. So dekat sini saya nak terangkan sikit lah. Sebenarnya berdasarkan pemikiran yang negatif tadi itu, berdasarkan ayat-ayat negatif di situ, itulah yang menyebabkan perasaan cik sekarang ni. So cik cakap tadi kan, di mana cik rasa takut, kan? Semuanya kerana cik berfikir akan masa-masa lalu dan juga perasaan lemah tadi tu. Disebabkan itulah cik mempunyai perasaan yang rasa takut, marah, lemah, kan? So itulah yang terjadi sebenarnya. Dan untuk tingkah laku ada apa-apa perubahan? Maksudnya lepas saya cakap lepas cakap tu ada apa-apa kesan tak? saya rasa kesan dia, saya akan jadi lebih menyendiri lah. Bila saya berfikiran macam tu, saya rasa saya akan jadi lebih takut untuk berjumpa dengan orang yang lebih tua, dan saya akan jadi macam saya jadi macam geram nak macam nak balas balik kekerasan yang abang saya lakukan kat saya tu lah. So lepas cik buat ayat tu, cik rasa tingkah laku cik ni, cik akan rasa geram and nak balas balik perbuatan yang telah dilakukan terhadap diri cik tu lah. Okey, cool. So di sini kita akan mulakan rawatan kita, di mana saya nak bantu cik untuk tukar pemikiran cik. Okey, so adakah cik dah bersedia untuk kita teruskan? Dah. Okey. Okey, sekarang ni saya nak cik lakukan satu ayat baru. Okay, saya nak lupakan ayat-ayat yang negatif tadi tu. Okay, sekarang kita nak ubah ayat-ayat negatif tu kepada ayat yang positif, iaitu ayat-ayat yang barulah. Menggunakan walaupun tetapi. Okay. So di sini saya nak bagi satu contoh lah, di mana ayat tersebut, okay, walaupun saya dipukul atau masih dibenci oleh abang saya, tetapi saya masih mempunyai pelindung terhadap diri saya. Okay. So cik boleh ambil masa dahulu untuk berfikir, dan lepas tu saya nak cik beritahu lah ayat tu kepada saya. Sekejap lah, biar saya fikir terlebih dahulu. Okey, boleh. Ambil masa cik.
Okey, mungkin saya boleh try lah kot. Okey, Okey. boleh. Walaupun saya dibenci oleh abang saya, tetapi saya masih ada ibu bapa, kakak dan juga sahabat baik yang sentiasa menyokong saya. Okey. So ayat cik adalah walaupun saya dibenci oleh abang saya, tapi saya masih mempunyai, senang cakap, faktor pelindung lah kan. Ya. Faktor pelindung di mana saya masih mempunyai ibu bapa, kakak dan juga rakan baik, sahabat baik yang masih bersama dengan cik. So dekat sini saya nak tanyalah, selepas cik membuat ayat pemikiran baharu cik tadi tu, ada apakah kesan terhadap diri cik mungkin yang akan berlaku? Okey lah. Bila saya cakap macam tu kan, sebab sebenarnya saya tak pernah terfikir pula kan, bila sebenarnya bila kita fikir benda negatif dia mempengaruhi emosi dan tingkah laku saya. Sebab Betul. bila saya datang hari ni baru saya perasan benda tu. So lepas saya cakap tadi ayat yang positif ni kan, saya rasa lebih ni lah, lapang lah. Saya lebih menerima keadaan saya hari macam tu. Okey. So dekat sini selepas je cik dah ubah pemikiran baharu kepada pemikiran baharu, cik mula berasa berlapang dada dan mula menerima lah kan peristiwa yang berlaku terhadap diri cik ni. So saya nak tanya lagi dah. Mungkin cik ada nak tambah lagi apa-apa ayat? Saya rasa setakat tu lah kot. Okey, itu sahajalah. Okey, so sekarang ni saya nak tanya skala permasalahan. Okey, skala permasalahan selepas saja cik membuat pemikiran baharu tadi tu, adakah skala tersebut telah berubah daripada awal-awal sesi? Cik cakap masalah cik adalah 10 kan, sangat teruk. So sekarang ni adakah dah berubah sedikit? Saya rasa lebih baik lah. Saya rasa lebih baik. Saya rasa mungkin pada skala 5 lah. So agak banyak lah berubah di mana sangat teruk kepada sederhana teruk. Dan saya bersyukur lah kerana cik mula untuk mempunyai pemikiran yang positif, dan juga masalah cik pun semakin, cik mula kurang lah berfikir yang negatif-negatif ni kan. Okey. Sekarang ni kita juga pergi kepada pelan rawatan di mana saya akan lakukan 3 pelan rawatan terhadap cik. Okey, yang pertama saya akan tunjukkan satu borang penstrukturan semula kognitif. Okey. Sekarang ni di mana ini juga pelan rawatan yang saya bagikan kepada encik ni juga akan dijadikan sebagai satu kerja rumah lah terhadap diri cik. Okey. Di sini ada borang penstrukturan semula kognitif, dan di mana saya nak cik isilah borang ni kalau boleh setiap hari, tetapi sekiranya membebankan diri encik at least 3 kali seminggu lah. Dan cik rasa cik boleh buat ke perkara ni? InsyaAllah saya cuba buat yang terbaik lah. Okey, so saya nak terangkan sedikitlah mengenai borang ni, di mana cara cik untuk mengisi borang ni, di mana di atas ni adalah peristiwa yang menyebabkan distorsi ni, ataupun peristiwa yang menyebabkan cik rasa mempunyai pemikiran-pemikiran negatif tu lah kan. So berdasarkan pemikiran tu, di sini apa pemikiran berdasarkan peristiwa tadi tu, pemikiran yang negatif lah. Pemikiran negatif, kesan negatif dan juga kesan tingkah laku. Okey, dan di sini di bawah ni adalah cara menangani dengan melakukan pemikiran yang baharu lah. Dan berdasarkan pemikiran baharu tu, apa perasaan dan juga tingkah laku yang cik akan dapat lah. Okay, so saya nak at least adakah kerja ni membebankan kalau saya jadikan sebagai satu kerja rumah kepada cik? Saya rasa mungkin tak ada apa-apa masalah lah. Mungkin sekadar bantuan untuk bantu diri saya juga kan. Jadi saya rasa saya boleh komitmen. Agak-agak cik boleh lakukan mengisi borang ni agak-agak berapa dalam seminggu? Setiap hari? Mungkin 3 kali lah. Okey, 3 kali seminggu lah, dan itu adalah satu perkara yang bagus. Dan saya harap cik boleh lakukan perkara tersebut lah. InsyaAllah. Okey, sekarang ni saya nak juga pergi kepada teknik ni. Saya rasa saya dah perkenalkan lah semasa sesi pertama hari tu, di mana sesi teknik pernafasan kan. Dan hari ni sekali lagi saya nak cik lakukan teknik pernafasan tersebut. Mungkin sekadar reminder je lah.
yang di mana sekarang saya rasa klien-klien saya selalu lupa akan teknik pernafasan ni, walaupun sebenarnya sebab mungkin perkara ni adalah satu perkara yang mudah je kan. Bila dia orang marah, dia orang selalunya lebih memikirkan perasaan dia orang, dan dia orang kurang lah untuk lakukan teknik-teknik ni. So sekarang ni saya nak macam biasa, cik pejamkan mata dan kita akan lakukan teknik pernafasan tersebut. Okey, pejamkan mata. Okey, tarik nafas melalui hidung dan hembus kembali melalui hidung. Okey, tarik. Hembus, tarik, hembus. Kosongkan pemikiran dan juga lapangkan dada. Maafkan saya banyak sendawa sekarang. Okey, tarik lagi, hembus lagi. Tarik, hembus. Cik boleh lakukan teknik pernafasan ni 10 saat ke 20 saat. Okey, ikutlah. Okey, tarik lagi. Hembus. Okey, tarik, hembus. Dalam kiraan 1, 2, 3, cik boleh buka mata. Okey, 1, 2, 3. Okey. So macam biasalah cik, saya harap cik jangan lupalah dengan teknik pernafasan ni. Sebab teknik pernafasan ni adalah satu teknik yang mudah, dan saya rasa inilah yang teknik paling efektif ketika kita rasa marah dan juga kita rasa sedih ataupun susah mengalami. Kan cik ada cakap tadi cik mengalami masalah tidur kan. Betul. So ini adalah satu teknik yang paling mudah lah. Okey, sekarang ni saya ada lagi satu teknik penrawatan, iaitu sekejap saya tengok balik, iaitu stimulus kesakitan berhenti. Kita akan menggunakan getah yang saya akan letak dekat tangan kiri encik. Dan saya nak cik sebutkan satu pemikiran negatif. Bila cik sebut pemikiran negatif tu, cik tarik getah tu and pop dekat jari cik. So dekat sini kita akan nampak lah di mana pemikiran negatif tu sebenarnya membawa kepada kesakitan, dan cik boleh buang perkara-perkara tu. Sekejap saya akan ambil getah tersebut dan kita akan lakukan sedikit lah perkara teknik tersebut. Okey, boleh Boleh. Okey, sekejap Okey cik, sekarang ni kita ada 2 getah, dan sebenarnya teknik ni hanya memerlukan 1 getah, dan saya nak cik pakailah. Okey, saya letak dekat tangan kiri. Boleh. Okey. Allahu. Okey. Sekarang ni saya nak cik sebutkan apa-apa pemikiran lah. Kalau bukanlah sebutkan, ataupun bila cik fikir perkara negatif tersebut, cik tarik getah, pakkan dekat ni. Maksudnya lepas dalam fikiran je lah. Dalam fikiran cik tak perlu. Kalau cik nak sebut pun saya rasa tak ada masalah lah. Tapi kalau cik tak nak, cik just berfikir and cik lepaskan getah tu. Okey, boleh buat. Okey, teruskan. Okey, fikir lagi apa masalah cik yang ada, apa perkara negatif yang berlaku dalam diri cik. Okey, buat lagi. Okey, cik rasa sakit kan? Tu sebenarnya itulah yang cik itulah perkara negatif yang memberi perkara buruk lah kepada diri cik. Pemikiran-pemikiran tersebut memberikan satu kesakitan kepada diri cik. So dekat situlah sebenarnya, bila dah cik pun dah rasa macam tu kan, saya harap cik boleh buang lah pemikiran-pemikiran tersebut, InsyaAllah kan. Dan teknik ni saya boleh cakap dia tidaklah berlaku ataupun berjaya dalam satu kali cuba, ataupun dia perlu dilakukan secara berterusan lah. Bukan saya nak suruh cik sakitkan diri ke apa, tak je, hanya getahkan. Dan di sini untuk kita buang lah pemikiran ataupun tingkah laku yang kita fikir akan merosakkan diri kita. Okey, boleh pulangkan balik getah. Boleh. Okey, sekarang ni kita dah, saya rasa sekarang kita pun dah lakukan teknik rawatan. Dan teknik rawatan, sekarang ni saya nak cik lakukan satu lagi penskalaan sihat. Penskalaan positif lah. Selepas cik dah lakukan semua teknik semua ni, satu di mana cik rasa macam
biasa tak teruk lagi lah. 5 tu cik dah rasa mula baik dan 10 tu sangat baik lah. So agak-agak cik berada di skala mana sekarang ni? Saya rasa di skala 5 lah. Skala 5. Oh, so cik rasa cik sederhana lah. Ya. Sederhana baik lah. So dan masih untuk ke arah baik tu, saya rasa mungkin cik berfikir kita boleh heal dalam masa ke semasa kan. Okey, dan saya nak memberikan sedikit pesanan. Sekiranya cik masih macam ada lagi yang gangguan-gangguan daripada abang cik ataupun masih lagi perkara tersebut dilakukan, cik boleh isi dalam borang-borang tersebut. Dan cik jangan risau, borang penstrukturan tu saya yang akan berikan, saya akan sediakan. Dan cik akan saya akan berikan kepada cik selepas sesi nantilah. Okey, boleh. Okey. So sekarang ni penetapan matlamat pun sudah, pengarawatan pun sudah, pemikiran baharu pun cik dah mempunyai pemikiran baharu. Saya rasa sekarang ni kita dah di penghujung sesi kedua dan kita akan tangguhkan lagi. Sebenarnya kita masih lagi belum tamat kerana kita masih lagi mempunyai satu sesi di mana untuk melihatlah progres cik selepas cik dah mengisi borang, melakukan teknik pernafasan dan juga stimulus kesakitan yang saya ajarkan tadi. Untuk sesi ketiga nanti saya nak tengok progres cik lah selepas cik dah lakukan semua teknik-teknik tersebut. Dan untuk rumuskan pada sesi kali ini, di mana untuk sesi kali ini cik dah melakukan penetapan matlamat untuk sesi di mana cik nak lupakan kurangkan masalah benci tu. Lepas tu untuk diri cik dah tak nak takut dengan orang yang lebih tua, dan keadaan sekeliling cik berharap hubungan cik dengan abang makin baik. Dan penlarawatan kita dah lakukan 3 penlarawatan, borang, persoalan semula kognitif, dan cik telah berjanji kepada saya untuk mengisi borang tersebut at least 3 kali seminggu. Lepas tu teknik pernafasan yang telah diperkenalkan pada sesi 1 dan kita bawa lagi kepada sesi kedua. Dan penlarawatan terakhir adalah stimulus kesakitan, mana bila cik ada pemikiran yang ni, cik lakukan tarik getah kat tangan kiri cik, tarik dan lepaskan. Dan bila cik rasa kesakitan tu, itulah sebenarnya berhubung kaitlah pemikiran yang negatif tu sebenarnya membawa kepada kesakitan terhadap diri cik. Okey. So saya rasa itu sahaja untuk sesi kedua kita, sesi kaunseling kedua kita pada kali ini. Saya berharap yang cik akan lakukanlah janji cik terhadap saya, dan lakukanlah ketiga-tiga teknik tersebut untuk cik mengalami perubahan dalam diri cik, insya-Allah lah. InsyaAllah. Dan time by time, insya-Allah. Dan cik ada apa-apa yang cik nak cakapkan lagi sebelum kita tamatkan sesi ini dan tengokkan pada sesi akan datang? Saya rasa tak ada kot. Tak ada dah? Tak ada. Okey, so saya rasa itu saja. Kita akan tengokkan kepada sesi ketiga untuk tengok lagi lah progres cik selepas melakukan teknik tersebut. Baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih untuk datang pada hari ini. Terima kasih.